Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di showroom Quran pertama di Malaysia, iaitu Arayan Hijrah Global Sendirian Berhad. InsyaAllah kita akan kongsikan berkenaan dengan sirah-sirah para Nabi dan Rasul. Okay? Sebelum kita mulakan, okay, nak ingatkan kepada anda semua yang belum lagi subscribe YouTube channel Arayan Hijrah, anda boleh pergi sekarang ke YouTube kita Arayan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Anda boleh pergi subscribe, boleh share link kita, link video kita yang menarik, anda boleh kongsi dengan kawan-kawan anda dan like juga. Okay? FB page kita, jangan lupa juga untuk like FB page kita Arayan Hijrah dan Nur Hafizah Saad, sebab selain daripada platform IG, kita ada juga berkongsi update-update berkenaan dengan promo dan orang kata review daripada Datin, okay, melalui FB page jugalah, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Sebelum kita mulakan, macam biasalah, doa terlebih dahulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Jadi kita mulakanlah. Okey. Sebelum ni kita tahu dah isteri dan anak Nabi Nuh alaihi salam enggan untuk mengikuti Nabi Nuh alaihi salam menaiki bahtera. Okey. Jadi dari atas bahtera Nabi Nuh alaihi salam ternampak putera baginda yang bernama Kan'an. Okey, sebelum ni saya ada sebutkan nama putera baginda Nabi Nuh alaihi salam adalah Kan'an. Okey, Kan'an. Jadi Nabi Nuh ternampak puteranya itu sedang susah payah untuk apa? Untuk naik ke satu bukit untuk selamatkan diri dia lah. Jadi timbullah rasa kasihan dalam diri Nabi Nuh alaihi salam terhadap anaknya tadi tu. Biasalah, darah dagingnya sendiri pasti baginda akan merasa risau, kan? Betul tak? Jadi apa yang baginda Nabi Nuh alaihi salam katakan kepada anaknya sewaktu terlihat anaknya cuba untuk menyelamatkan diri pada ketika itu adalah, wahai anakku, marilah ke sini, naiklah bersama kami. Janganlah engkau bersama-sama orang yang kafir itu. Itu adalah orang kata dari ucapan daripada Nabi Nuh alaihi salam lah. Dipanggil anak dia supaya selamatkan diri menaiki bahtera baginda. Jadi apa anak dia jawab? Anak dia kata, tak apalah ayah, aku akan mencari perlindungan di atas gunung yang dapat memelihara aku dari banjir. Jadi Nabi Nuh pun menjawab lagi, wahai anakku, hari ini tidak akan ada seorang pun yang akan selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang selamat. Jadi itulah kata-kata Nabi Nuh alaihi salam terhadap anaknya, yang mana seorang ayah ni, Nabi Nuh alaihi salam ayah kepada puteranya iaitu Kan'an, nak selamatkan anaknya tapi anaknya enggan. Okey, jadi melihat ombak besar yang membunuh, bahtera Nabi Nuh alaihi salam pun mulalah berlayar mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dengan dipandu oleh Nabi Nuh alaihi salam melalui ucapan-ucapan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukit dan gunung yang ada pada ketika itu pada kawasan tersebut, satu-satunya tenggelam akibat banjir yang sangat besar yang berlaku pada ketika itu. Jadi selang tak berapa lama selepas itu, sebuah ombak besar datang memukul di antara bahtera Nabi Nuh alaihi salam dengan putera baginda Kan'an. Jadi masa Kan'an tengah cuba selamatkan diri tu, akhirnya setelah dipukul ombak yang besar tadi, hilanglah Kan'an daripada pandangan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi memang tak selamatlah. Ayahnya Nabi Nuh alaihi salam dah berpesan kepadanya untuk mengikuti baginda, tetapi dia enggan. Akhirnya setelah dipukul oleh ombak yang besar tadi, Kan'an pun hilanglah, hanyut dalam banjir yang besar tadi. Jadi Nabi Nuh alaihi salam sebagai ayah sendiri berasa amat duka cita, mengenangkan nasib putera baginda yang degil dan tidak mahu beriman itu. Jadi apa yang berlaku lagi? Nabi Nuh alaihi salam mahu agar Allah SWT ampunkan juga dosa kekufuran anaknya Kan'an. Nabi Nuh alaihi salam sangat sayangkan anaknya sebab darah dagingnya sendiri. Kalau isteri itu lainlah, bukan darah daging, tetapi baginda Nabi Nuh AS tetap dan sayang kepada anaknya Kan'an. Jadi Nabi Nuh minta agar Allah ampunkan dosa anaknya tadi. Jadi baginda pun menadahlah tangan
dan baginda mengucapkan, wahai Tuhanku, sesungguhnya puteraku adalah darah dagingku, juga sebahagian daripada keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Dan sesungguhnya engkau, wahai Tuhanku, yang maha bijaksana lagi maha berkuasa. Okey, itu adalah doa Nabi Nuh alaihi salam untuk anaknya, supaya Allah selamatkan anaknya tadi ni, yang kufur, yang tak nak, walaupun tak nak dengar dan tak nak beriman kepada Allah SWT, tak nak mengikuti perintah baginda, tapi baginda Nabi Nuh alaihi salam tetap mahu mendoakan anak ni supaya selamat. Jadi apa yang berlaku? Allah SWT menolak rayuan Nabi Nuh alaihi salam. Allah telah pun menetap qada dan qadar bagi putera Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Kan'an itu, bahawa dia termasuk salah seorang kafir dunia dan akhirat. Okay, sebab tu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan pilihan Kan'an sendiri juga untuk memberitahu kedudukan itu kepada hamba-Nya yang bernama Nuh. Maka Allah SWT turunkan wahyunya kepada Nabi Nuh AS yang sedang berduka cita di pinggir bahteranya itu. Jadi apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Nuh? Allah katakan, wahai Nuh, dia yakni Kan'an bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan selamat dunia dan akhirat seperti yang engkau katakan itu. Sesungguhnya perbuatan tidak baik, sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Jadi Allah pujuk balik Nabi Nuh AS dengan menyatakan dengan firman-Nya tadi. Jadi setelah itu Nabi Nuh AS mendengar teguran daripada Allah, barulah baginda menyedari tentang kesilapannya. Maka tanpa berlengah lagi, baginda terus memohon keampunan kepada Allah. Sebab apa? Baginda rasa serba salah lah, sebab doakan supaya anak dia selamat, sedangkan anak dia tak nak pun beriman kepada Allah dan juga mengikuti baginda. Jadi sebab itulah Allah tolak rayuan doa Nabi Nuh AS. Jadi selama dalam pelayaran yang memakan masa kira-kira 7 bulan tersebut, jadi banyaklah benda yang berlaku sebab dah 7 bulan duduk atas kapal bahtera tersebut. Jadi pastinya macam-macam perkara lah yang berlaku. Okey, antaranya persoalan najis binatang dan juga manusia. Okey, semuanya membuang najis dalam kapal. Jadi tak tertahanlah lubang hidung orang-orang yang ada dalam kapal tersebut. Perkara tersebut menghidu najis ni sebenarnya boleh menjejaskan tubuh badan kita punya kesihatan jugalah. Okay, jadi Nabi Nuh AS dah gelisah sangat, dah rasa macam tak senang duduk, tak senang hati dengan najis-najis yang terus menusuk ke hidung baginda dan yang lain-lain, pengikutnya yang lain, dan mengakibatkan penghuni bahtera pun sudah mual, okay, dan nak muntah. Jadi Nabi Nuh AS doa kepada Allah SWT supaya menghilangkan bau serta najis yang ada dalam kapal tersebut, yang mengisi kapal tersebut. Okey, tapi permintaan Nabi Nuh AS ni bukanlah menunjukkan bahawa Nabi Nuh merasakan yang Allah akan bagi segalanya pada dia. Tidak. Okay, bukannya nak kata Nabi Nuh AS ni manja, tapi memang dah tak ada cara sangat-sangat pada waktu tu macam mana nak keluarkan semua najis yang banyak sangat dalam kapal waktu tu. Jadi Nabi Nuh doalah kepada Allah SWT. Jadi Allah yang maha mendengar, Allah pun dengarlah permintaan hamba-Nya yakni Nabi Nuh AS dan terus memerintah kepada malaikatnya, okay, yang terdekat dengannya, iaitu malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk membantu berkenaan dengan permasalahan inilah, okey, membantu Nabi Nuh AS. Okey, jadi setelah malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Nuh AS, maka malaikat Jibril AS suruh Nabi Nuh supaya baginda menyapu ataupun menggosok dengan tangan baginda belalai seekor gajah. Jadi waktu baginda Nabi Nuh AS gosok belalai gajah tu tadi, apa yang berlaku? Keluarlah begitu banyak ekor khinzir. Memang banyak sangat khinzir keluar setelah baginda gosok belalai gajah pada ketika itu. Okey, jadi semuanya bergegas terjun ke bahagian bawah kapal yang mana terdapat banyak sangat najis. Jadi khinzir-khinzir yang keluar daripada gajah itu tadi, okey, melahap dan ataupun memakan najis-najis yang ada dalam bahtera tersebut sehinggalah habis, tak berbaki, tak bersisa langsung najis dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Okey, jadi Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikut baginda bersyukurlah dengan apa yang berlaku dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ni sebenarnya menambahkan lagi iman orang-orang beriman yang mengikut Nabi Nuh alaihi salam. Okay, bertambah kuatlah iman mereka kepada Allah SWT, bertambah yakinlah kepercayaan mereka kepada Allah SWT yang maha agung, yang wujud pada ketika itu. Memang sangat
orang kata time tu pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihi salam, time tu pengikut Nabi Nuh alaihi salam mengikuti baginda kerana percaya akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah perkara tersebut berlaku, dah selesailah masalah najis ni kan. Jadi datanglah satu lagi makhluk Allah ni yang kita selalulah kita tahulah, bila saya cerita pasal makhluk Allah ni, anda akan tahu apa lagi helahnya, iaitu iblis. Jadi iblis datang lagi dalam kisah Nabi Nuh AS ni. Apa yang iblis lakukan? Iblis laknatullah masuk juga dalam bahtera Nabi Nuh AS, dan ikut berlayar bersama-sama Nabi Nuh dalam bahtera tersebut lah. Jadi macam biasa, tujuan iblis ni tak lain tak bukan untuk menyesatkan, merosakkan dan menyusahkan dan sebagainya lah. Dan orang kata untuk menjejaskan keimanan orang-orang ataupun pengikut-pengikut Nabi Nuh AS. Jadi setelah iblis laknatullah melihat Allah SWT beri pertolongan kepada Nabi Nuh tadi, dengan cara melahirkan khinzir yang banyak dari dalam badan gajah, dengan menggosok belalai gajah, keluarlah khinzir banyak-banyak macam tu. Jadi iblis laknatullah pun jadi sangat dengki kepada Nabi Nuh AS. Jadi iblis pun nak sangat-sangat lihat Nabi Nuh AS dan para pengikut baginda yang beriman tadi mendapat kesusahan. Jadi apa helah dan apa yang cuba untuk iblis lakukan? Jadi cara untuk iblis menyakiti hati Nabi Nuh AS dan orang-orang yang beriman, pengikut Nabi Nuh ni tadi, iblis mendapat cara dengan apa? Dengan cara yang malaikat Jibril ajarkan tadi, menggosok belalai gajah. Iblis pun melakukan perkara yang sama dan dia menggosok pada bahagian belakang badan khinzir. Tadi malaikat ajarkan untuk menggosok pada belalai gajah kan. Jadi keluarlah khinzir. Tetapi iblis ni dia pergi ke badan khinzir tadi, dia gosok belakang badan khinzir. Tiba-tiba apa yang keluar daripada badan khinzir adalah tikus-tikus yang begitu banyak. Jadi apakah tikus ni boleh buat? Jadi semua tikus-tikus ni yang keluar daripada badan khinzir ni tadi, semua berlari ke seluruh kapal. Jadi mereka pun terus gigit lah kan kayu-kayu yang ada pada papan tubuh bahtera Nabi Nuh AS tadi. Jadi maka berlubanglah bahtera tersebut. Jadi apa yang berlaku lagi? Jadi semua pengikut Nabi Nuh AS serta baginda sendiri sangatlah bimbang kalaulah bahtera tersebut boleh tenggelam, dan akan membahayakan semua yang ada dalam bahtera tersebut. Jadi Nabi Nuh pun tertanya-tanyalah dari manakah datangnya binatang-binatang tersebut, dan insyaAllah esok saya akan kongsikan lagi. Jadi untuk hari ini sampai di situ sahaja perkongsian saya untuk anda semua. InsyaAllah jika berkelapangan dan berkesempatan lagi, saya akan menyambung kisah Nabi Nuh AS ni. Jadi kita tutup majlis pada petang ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, macam biasa, segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang kurang dan lemah datang daripada saya, dan saya mohon keampunan daripada Allah atas kekurangan yang saya ada dan kekurangan daripada segi penyampaian. Kepada anda saya mohon maaf sangat-sangat. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi pada esok hari dan hari-hari yang seterusnya. Terima kasih untuk anda semua yang menonton. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.